Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya dapat kita bersama pada pagi ini. Insya-Allah pada pagi ini untuk pengajian kitab kita kesambung berkenaan dengan musafir lagi. Muka surat 253, iaitu masalah-masalah yang berhubungan dengan salat musafir. Qaul yang ke-611, Imam Syafi'i berkata, tidak ada perbezaan antara salat fardu ketika dalam musafir ataupun tidak. Tak ada beza di segi bentuk pelakuan salat itu sama saja. Kecuali dalam masalah azan. Ini ada khilaf. Azan ni ada khilaf lah. Walaupun Imam Syafi'i kita akan jumpa selepas ni, dia lebih suka azan juga walaupun musafir. Walaupun ada dua orang, kalau tak ada pun tetap boleh. Apa ni kita kata kelebihan sunnah tu. Tapi kukuk mana pun Imam Syafi'i sebut ni kerana azan ni ada juga ulama kata tak perlu, qamak sahaja. Begitu juga waktu, okay, bila jamak dia berubah waktu tu, antara takdim dengan takhir itu. Begitu juga qasar. Ini juga ada perubahan. Ini yang kalau ada perubahan pun kata Imam Syafi'i. Perbezaan antara orang musafir dengan orang yang hadir. Dia panggil hadir. Hadar. Hadir yang orang yang tidak musafir. Jadi beza dia nya qasar tu lah. Ketika tidak musafir tidak boleh qasar. Itu dalam konteks mazhab Syafi'i lah. Adapun untuk selain itu sama sahaja, kata Imam Syafi'i. Salat-salat yang dibaca dengan suara yang keras, mana salat tiga waktu itulah, maghrib, isya dan subuh itu, atau merendahkan suara, iaitu salat siang hari, zuhur dan asar itu. Ketika musafir juga dibaca dengan keras dan juga perlahan. Dari sudut tu pun sama juga. Mana kalau kita sembahyang zuhur tak baca kuat walaupun musafir. Kalau salat jahar kita baca kuat dan musafir, itu sama dengan tidak musafir. Sebab tu kalau kita salat jamak qasar, memang kita baca kuat waktu malam dengan alhamdulillah Fatihah, itu sama saja kata Imam Syafi'i rahimahullah. Gerakan salat ketika musafir dikerjakan dengan sempurna seperti mana ketika kita tidak musafir jugalah. Sama saja. Adapun mengerjakan dengan ringan, maknanya kita meringkaskan salat. Mana baca ringkas. Kan kalau kita belajar dalam fiqh kan, hak 3 kali kita baca ketika rakaat, boleh baca sekali pun boleh. Tu ringkas. Boleh. Subhana rabbiyal azim. Sekatu ni saya baca boleh. Dari sudut fiqh lah. Apabila seseorang telah melakukan had ataupun batasan yang minima yang wajib dilakukan, tak kira lah sama ada ketika safar ke ketika tidak safar ke, maka itu dikira sah salat dia. Contohnya Allahu Akbar tu baca Fatihah, iftitah pun tak baca, ayat selepas Fatihah pun tak baca, memang sah. Tak ada siapa kata tak sah. Mana dia buat hak wajib-wajib, hak rukun-rukunnya, memang sah. Saya tidak berpandangan seseorang boleh mengerjakan solat dengan ringan ketika safar, kecuali apabila ada uzur. Sebab Imam Syafi'i ini dia bertegah di sini super saja. Kenapa kita musafir kita nak ringan-ringan? Contoh ringan ni maknanya dia buat hak asas-asas ya. Saya tidak berpandangan begitu. Buat sama sajalah. Kenapa kita nak ringkaskan? Sebab kalau kita kata baca inna a'taina, itu tidak ringkas. Ada Nabi baca dan semuanya ketika tidak musafir. Ringkas nafsu tadi tak baca. Sebab itu bukan rukun pun. Ayat selepas Fatihah itu. Imam Syafi'i kata saya tidak berpandangan begitu.
Maknanya Imam Syafi'i dia sebut pada dia sama saja. Apa yang awak baca ketika tidak musafir, itulah juga amalan ketika dalam musafir. Dari sudut bacaan. Kecuali kalau dia nak ringkaskan, kalau dia uzur lah, dia bolehlah melakukan ibadat solat tu dalam batas yang minimal. Minimal maksudnya dia ambil rukun-rukunnya. Iftitah tak baca, Fatihah saja. Kalau dalam bab baca. Kalau subhana rabbil azim sekali dia baca. Lama tayar awal pun dak. Tu dak lalu dah tu. Tu melampau tu ke segitu. Yalah kalau tak itu pun tak batal. Sah lagi, sah. Kualiti tu hal lain. Jadi maknanya salat dia tu dianggap mencukupi sah hukum mana pun. Kalau uzur tu lain lah. Uzur tu memang boleh. Bahkan tu boleh jamuk lah. Boleh jamuk lah masa kita itu. Ada juga yang kata boleh qasar pun kalau uzur. Uzur sangat lah. Jamuk pun jamuk suri lah. Tak apalah, waktu perbincangan lain. Di situ banyak kelonggaran. Baik, masalah imam dan makmum ketika safar dan bermukim sama saja. Ketika awak jadi imam, ketika tidak musafir, begitulah juga keadaan awak. Kalau awak jadi imam ketika musafir, sama saja. Tak ada beza. Kalau kita nak tambah sekali lagi, perempuan pun begitu juga, sama dengan lelaki. Dari sudut salat, saya tidak menyukai meninggalkan azan ketika musafir. Walaupun dia kata boleh, tapi saya tak suka. Maknanya Imam Syafi'i di sini maknanya dia tarjihkan, maknanya molek bacalah. Molek kita azan ke juga. Walaupun kita seorang pun, kan kita bincang dah tu dalam Sunan Nasa'i tu. Bincang dah tu. Walaupun meninggalkannya dalam perjalanannya, kalau nak kira segi hukumnya lebih ringan daripada ketika bermukim. Ketika bermukim, azan lebih ditekankan. Dalam musafir, saya tak suka kalau tinggalkan azan dalam musafir. Tapi kalau tak buat, itu lebih ringan. Kalau nak berbanding, ditinggalkan ketika tidak musafir. Maknanya, azan, tidak dilakukan azan ketika bermukim, itu dianggap terlalu berat sebenarnya. Kalau kita bincang dah tu, kalau tidak azan pun sah sebenarnya, tak ada masalah pun. Cumanya, mari kita meninggalkan satu sunnah dan syiar yang besar tu dalam agama. Tapi ada kan kita bincang ada kata tak sah lah. Ada taklif, wajib tu. Setelah kata wajib, tak buat dosa tapi sah semaya. Macam-macam lah. Maknanya ayat berat. Baik. Orang yang hendak melakukan perjalanan tidak meringkas solatnya sebelum ia melewati rumah-rumah di negeri yang ditinggalkannya. Okay, kita baca dulu. Apabila ia sampai di rumah paling ujung pada negeri di mana dia hendak menetap di sana, maka ia harus melakukan salat dengan sempurna, tidak meringkaskannya. Sebenarnya di ujung tu, ana tak tahulah bahasa Indonesia dia pakai maksud apa. Tetapi kalau tengok dalam ta'arab rumah, hak mula-mula dia jumpa di tempat dia musafir, hak dia nak bermukim di situ. Tu dalam teks Arab. Mukim dia, dalam mukim dia. Dalam mukim dia bukan dalam mukim dia musafir tu lah. Misalnya contoh nak duduk sini, nak pergi ke mana Pahal, tempat hak nak pergi, bila siapa masuk rumah mula-mula walaupun dia tidak nak duduk situ, dia kena semaya tamam dia. Itu maksud dia. Kalau berdasar pada ta'arab, sebab dia kira adna baitil qaryah, aina buyutil qaryah. Adna tu makna hak jumpa hak paling dekat. Misalnya dalam sebuah negeri itu ada rumah, kira-kiranya tempat kita nak bermukim tu, kita jumpa rumah mana-mana mula-mula. Tu dia kira tak boleh kita nak itu dah. Kita kena maya tamam di situ tu. Ni pun khilaf lagi dalam mazhab Syafi'i ada, boleh lagi 3 hari tu. Hak tu kita bincang semula lah tu. Tapi bagi mazhab Syafi'inya sebab dia niat tu. Dia niat memang dia nak duduk lama situ. Bertahun-tahun nak bermukim di situ. Siapa tu tak boleh lalu. Tapi dalam mazhab Syafi'i kata 3 hari boleh lagi. Masuk hari ke-4 baru tak boleh. Tu dia panjang tu perbincangan tu. Kalau kita pergi tentu dah kita duduk situ lebih 3 hari. Sekat 3 hari ya, boleh jamak qasar. Khilaf banyaklah. Sebab tu dia ada dengan tu buku khusus. Dia panggil Tuhfatul Qafilah. Hadiah untuk orang yang bermusafir. Dia bincang panjang. Ada sebuah kitab khusus. Tak siapa pun 100 muka surat. Tapi banyak lemak-lemak kita boleh ambil. Okey, tak apalah. Jadi anak rasa buku tu bagus kalau kita baca. Terjemahan tu tidak ada.
Bagus kalau kita baca tu. Dia fiqh. Fiqh berkenaan dengan semaya orang musafir. Secara khusus, okey, baik, saya ambil, kita tengok lagi, kita ulas mula. Orang yang hendak melakukan perjalanan, maknanya hendak ni maknanya niat nak melakukan perjalanan, dia tidak boleh qasar semaya. Dia bincang lebih banyak qasar lah, sebab jamak lebih luas. Jamak lebih luas. Kita tidak musafir pun boleh jamak. Tapi qasar ni lain. Orang yang niat hendak melakukan musafir, dia tidak boleh qasar salat sebelum dia melewati rumah-rumah di negeri yang ditinggalkan. Ini maksudnya dia sudah dalam perjalanan musafir. Itu maksud dia. Itu makna melewati tu. Makna dia sudah kita kata on the way dah. Dalam perjalanan musafir dah. Bukan niat saja dah. Semata-mata niat, dia tak boleh jawab qasar. Niat nak musafir, duduk rumah dia, qasar dah. Tak boleh, Imam Syafi'i kata. Kecuali niat tu, dan dia telah buat. Gambar yang telah buatnya, dia telah lalu dah melepasi rumah-rumah di negeri yang dia tinggalkan. Misalnya kalau anak duduk berkira, makna anak tubik dah. Jalan dah. Lepas dah rumah-rumah. Walaupun tak keluar lagi mungkin daripada berkira, tapi sudah dalam perjalanan dan sudah melepasi rumah anak dan melepasi rumah-rumah ada dalam mungkin. Boleh lah. Maknanya sini tak sampai 2 marhalah lagi pun tak apa, asalkan dalam perjalanan dan destinasi dia mesti lebih 2 marhalah. Tapi tak sampai 2 marhalah sudah boleh laksana dah jamak qasar. Tapi dengan syaratnya musafir, ialah istilah musafir mesti 2 marhalah. Tak setanya lah tu tak boleh kau sebelum 2 marhalah tu khilaf banyak. Tak kita bincang ni. Tanya hak tu tak parahlah. Kalau nak kira Bukhari tak kira marhalah gitu. Kita tidak nak bincang tu lagi. Kalau nak tahu kat buku dalam internet banyak benar dia sebut tu dengan dalil ulama ni gini-gini. Dalam bahasa Indonesia apa ada perbincangan dia. Kita tidak nak bincang secara detail gitulah. Ini kita nak ambil dalam nas Imam Syafi'i. Baik. Apabila ia sampai di rumah mula-mula, rumah paling dekat, hak maksud dia pergi dalam negeri tu, tempat hak dia nak tinggal tu, dia sampai, orang panggil tempat tu luah. Rumah mula-mula duduk dalam kawasan tu. Itu berdasar pada teks Arab. Maka bila, dan tempat tu bukan tempat dia nak singgah, tempat dia nak menetap. Tu. Maka dia mesti melakukan solat secara tamam. Dia tidak boleh lagi melaksanakan qasar. Tak usah tanyalah nak mana hak 3 hari tu. Kita tidak nak bicara tu. Hak tu kita tengok tu bakilah. Mana bagi Imam Syafi'i lah. Tapi dalam mazhab Syafi'i pun kalau kita nak pergi nak mukir ke 3 hari tu boleh lagi. Sepuan nak klik sini 2 minggu. Dah 3 hari tu kita boleh jamak qasar lagi. Tapi ada sinilah. Bukan Imam Syafi'i saja. Mana? Kalau itu anak ingat kan tak dialih dah kalau kita menetap. Betul. Jadi kita nak digolak dulu. Iyalah. Nak ayatnya khilaf. Tapi dalam mazhab Syafi'i ni hasan. Sebab tak nak kata anak bincang tu. Sebab dia niat memang duduk tu nak menetap situ, nak bermukim. Tadi. Siapa sahaja, padahal bukan siapa di rumah dia nak duduk, dia siapa di kawasan. Rumah mula-mula di kawasan tu. Kena semaya taman. Sebab tak nak kata tak seru penipu lah, kita ambil Syafi'i ni. Ini nas dia. Gitu kan. Sebabnya kalau kita tengok dalam kitab khilaf Pak Mazhab tu ada dengan Pak Jilid tu, dia sebut banyak lah ni khilaf gini. Kita apalah kan. Jadi dia tidak boleh qasar. Kena ingatlah maksud ringkas tu mana qasar. Tu. Mana dalil dia? Dia bukan tak ada dalil, ada dalil dia. Misalnya riwayat Anas bin Malik. Ni Imam Syafi'i bawa riwayat ni. Kata Anas, dia kata sallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam az-zuhra bil Madinah arba'an wa sallaitu ma'ahu al-'asr bi Dhil Hulaifah rak'atain. Saya mengerjakan salat zuhur 4 rakaat bersama Rasulullah di Madinah. Padahal dia nak musafir dengan Nabi ni. Tapi oleh kerana dia tak duduk dalam kawasan dia lagi, dia maya tamam 4 rakaat. Dan saya mengerjakan salat asar bersama beliau di Dhul Hulaifah, dia berhenti situ, itu 2 rakaat. Padahal destinasi dia jauh lagi. Kita tak sampai 2 marhalah Dhul Hulaifah tu. Tak sampai lagi, tapi dia sudah maknanya keluar daripada Madinah tu. Ni dalil dia. Tapi bila dia sampai ke tempat tu, dan dia asal ni Dr. Sebusan ni, mana dia
Sebab tak nak kata dia tidak maksud singgah. Maksudnya dia menetap di situ. Dia tak boleh lah. Kena mai taman lah bila sapa. Sapa mana? Sapa di kawasan, bukan di rumah tempat dia nak duduk. Jadi gambar kawasan tu rumah mula-mula di tempat tu. Hal ini menunjukkan daripada hadis ini Imam Syafi'i buat istinbat bahawa seseorang tidak boleh mengqasarkan salat dengan sebab niat akan safar sebelum dia melaksanakan niat itu. Itu bahasa mudah kan. Mana semata-mata niat musafir tak boleh qasar tu. Engkau tak buat lagi niat tak boleh. Kena buat, kena pergi, kena bergerak. Berjalan dah baru boleh. Niat. Dan ni kaedah yang dibuat. Ni kaedah ni yang dibuat. Niat tidak memiliki hukum apapun tanpa ada sesuatu yang menyebut. Niat nak musafir, semua kemudahan musafir dia tak dilakukan sebab baru niat. Kemudahan musafir, kelonggaran berkaitan musafir, dia boleh laksanakan bila dia musafir. Itu maksud dia. Contoh kita kata gabur kita kata. Contohlah. Tapi pahala tu boleh dah. Niat lagi Mekah. Dan dia telah usaha dah. Tak pergi lagi Mekah. Tapi boleh dah sebab ada usaha dah. Niat baik. Ni dari segi zahir. Dari segi fiqh. Fiqh dia tak ambil kira niat kita tu. Perbuatan zahir kita. Hal tu mesti kena buat dulu baru boleh. Itu maksud dia nya. Dia pun sebut apabila seseorang keluar untuk safar, yakni bermusafir, kemudian dia meringkah salat, termasuk jamak lah dia buat dalam kurungan tu. Qasar dan jamak antara zuhur dengan asar tak kira lah. Qabliyah ke takdim ke takhir tak kira lah. Namun sebelum menyelesaikan 2 rakaat salat zuhur, dia berniat untuk mukim di tempat tu. Mula-mula pergi tu mai jamak qasar lah. Ataupun qasar ke ikutlah, ataupun jamak qasar sekali tu. Masa tu tak ada niat nak bermukim di situ. Duduk tengah mai lepas juga dia ubah niat. Tak jadi. Sebenarnya kita mari nak bermukim, nak duduk setahun, 2 tahun misalnya. Kalau begitu dia kena teruskan solat secara taman 4 rakaat ataupun 3 rakaat ikutlah. Mana bila berubah niat tu dia kena tamam ke solat itu. Tak boleh dah 2 rakaat. Itu maksud dia. Boleh faham gitu. Dia tidak harus memulainya kembali. Dia tak boleh ulang ni, dia tambah saja. Sambung biar cukup 4. Sebab niat tu berubah ketika solat. Tu. Kerana dia mengerjakan fardu zuhur bukan pada salat yang lain. Ke salat tu juga. Waktu itu juga. Apa nak ulang semula, nak start mulanya, tambahlah. Cukup 4. Dah duduk 2, tambah 2 lagi. Dan dia ada hak untuk meringkas salat selama belum timbul niatnya untuk bermukim. Hak dia boleh qasar tu kalau memang dia tidak niat nak bermukim, dia sudah buat keputusan dah nak bermukim, kena tambah biar cukup 4 lah. Secara sempurna lah. Demikian juga apabila dia telah menyelesaikan 2 rakaat sebelum memberi salam. Apabila dia telah memberi salam lalu berniat bermukim, maka dia boleh menyempurnakan salat-salat berikutnya, namun tidak harus mengulangi salat yang telah lalu. Dia gini maksud dia sini. Sesat dah 2 rakaat cuma tak wishala, tak keluar lagi dalam semaya. Tambah lagi 2 rakaat lah. Tak perlu ulang balik dah 2 tu, tak perlu start semula, tak perlu istinaf. Disebut dalam teks Arab tak perlu istinaf. Istinaf ni makna mula semula, tak perlu. Apabila dia telah memberi salam, mana habislah 2 rakaat dia qasar tu, wishala dah, keluar dah. Lalu berniat bermukim, maka dia boleh menyempurnakan salat-salat berikutnya. Mana salat selepas tu. Misalnya dia sembahyang zuhur, sudah habis 2 rakaat qasar, maknanya lepas wishala baru niat kita nak bermukim sini. Hak tadi tu kira jadi, tak perlu i'adah, tak perlu lah. Tapi hak salat selepas tu dia kena buat dengan tamam, dengan sempurna. Itu maksud dia. Apabila kena ingatlah ni bahasa fiqh ni. Ia ni makna musalli. Orang yang bersembahyang. Apabila musalli, tu mudah terang lagi lah. Nama tak faham pula musalli ni apa nama tak. Buat juga ngaji tak tahu musalli. Musalli. Dia kata adakah pun dia seorang nama musalli? Bukan tu. Musalli ni mana orang yang bersembahyang. Tu musalli. Nama kitab musalli tu. Apabila musalli berniat
mana orang hendak semaya, berniat mukim ketika mengerjakan salat zuhur, kemudian dia memberi salam pada rakaat kedua, maka dia wajib mengulangi salat zuhur itu dengan 4 rakaat. Sebabnya niat dia tu bermukim sebelum dia salat. Tiba-tiba dia susah kedua rakaat, mana rakaat dia tu tak jadi tu. Dia kena buat semula 4 rakaat. Tak boleh sambung sebab tadi. Tak boleh sambung. Sebab apa? Sebab memang salat dia tak sah dia kira tu. Dah dia tahu dah sebelum dia semaya, dia niat dah nak bermukim. Apa ke qasar juganya? Kok tadi isu tadi duduk tengah semaya berubah niat tu. Tu. Ataupun selepas semaya baru ada niat. Tu tak perlu ulangi balik. Cuma semaya selepas tu kena secara tamam. Kena ingatlah tu bahasa Indonesia, harus tu makna wajib. Alaihi, kalau dalam bahasa Arab tu alaihi tu wajib atas dia, terjemah alaihi. Misalnya bukan Quran, bukan hadis saja guna gitu, bahasa Arab biasa. Alaina an nujahid, wajib atas kita berjihad. Alaina. Fa alaikumus siyam, wajib awak puasa. Ala dengan makna wajib. Baik. Okey, baik. Seterusnya, qaul yang ke-612. Qaul yang ke-612. Imam Syafi'i berkata, apabila musafir ni makna orang bermusafir. Orang kita ni istilah ni jadi pening. Dia sebenarnya kalau kita nak kata bermusafir, safar. Kalau sebut musafir dah bahasa Arab, orang yang bermusafir tu. Muqatil, pejuang. Safara, telah bermusafir ya. Yusafiru, dia akan bermusafir. Musafirun, maknanya apa ni, orang yang bermusafir. Sebab tu dia sebut apabila musafir mengerjakan salat. Apabila musafir, kita ni orang musafir. Sebab bukit Jabal Kubis tu lah. Jabal tu bukit tu. Sebut pula bukit Jabal Kubis. Sepatutnya kalau dia tahu bukit Kubais, cukup dah. Ataupun tak saya terjemah Jabal Kubais. Ni bukit Jabal Kubais. Acu terateh, acu tera cuba teh. Parut lagi tu. Pak tunya gomo tu dah. Kelantan memang acu tera uji teh. Kelantan tu memang dia pasal tu. Mak mana? Dia bak modify ni memang biasa. Jadi takut silap faham. Apabila musafir, makna orang yang bermusafir. Itu makna musafir. Ismul fa'il. Supaya musyahid lah, orang yang bersaksi. Musalli tu hatu juga kalimah tu, musalli hakikatnya. Orang salat, musafir, orang bermusafir. Jadi kalau kita nak baca ni pun kena faham lah tu. Apabila musafir, maknanya orang yang bermusafir mengerjakan salat di belakang musafir yang lain. Tu imam pun musafir, makmum pun musafir. Okey. Lalu salatnya rasa. Salat siapa? Salat makmum tu lah. Lantas ia pergi berwudu dan ia mengetahui bahawa temannya sesama musafir itu telah mengerjakan salat 2 rakaat. Jadi dia tahulah bahawa tu imam tadi memang salat qasar 2 rakaat. Dia tahu. Maka dia boleh mengerjakan 2 rakaat lah. Mana bila dia masuk, dia pergi ambil ismail, dia masuk balik. Jadi dia tahu kawan ni pun mengerja, kawan ni pun qasar juga. Dia boleh qasar lah. Mana 2 rakaat juga. Okey. Habis kata. Namun apabila ia ni mana musafir jadi makmum hak batas maya tadi, mengetahui bahawa teman itu imam hak musafir tu telah salat 4 rakaat. Rupanya kawan ni salat 4 rakaat. Atau ia ragu, ia tu maksudnya makmum tadi. Pening molek. Apakah ia salat 2 rakaat? Ia tu maksudnya tu imam tu. Atau 4 rakaat, maka dia wajib mengerjakan 4 rakaat. Tidak ada yang mencukupi selain itu. Mana tak ada pilihan, dia kena mai pak. Cerita dia begini mudah nak payah bahasa mai iya. No, dia gini cerita dia. Ceritanya 2 orang. Kedua-duanya musafir. Jadi makmum seorang, jadi tu imam seorang. Jadi hak batal ni siapa? Makmum. Dia pun pergi ambil wudu lah. Bila dia masuk tu, dia yakin tu imam tu memang mai qasar. Dia maya qasar juga.
Maknanya kalau dia dari rakaat pertama tambah sah lagi. Ataupun dia duduk dia isu ni jadi yakin ni timunnya tu imam tu duduk rakaat akhir. Dia pun masuk rakaat akhir. Jadi kalau dia tahu bahawa tu imam tu memang semaya 2 rakaat, dia hanya perlu tambah 2 lah. Sebab dia pergi tu rakaat akhir dah, ataupun tu imam duduk tahiyat akhir dah. Sama-sama musafir ni. Jadi kalau dia yakin dia lupa tu imam tadi dah dah kat aku kita ni semaya qasar ni. Maknanya dia tambah 2 lah. Tapi kalau dia tak tahu. Dia duduk tak tahu ni maknanya tu imam berada di akhir lah. Tu imam ni semaya 2 ke semaya 4? Dia kena semaya 4. Kalau dia tak tahu. Kalau dia ragu pun dia kena semaya 4 juga. Gitu maksudnya. Sebab apa? Sebab kisah berimeh ni lah. Tapi kena ingatlah perkara ni khilaf ni. Buku yang Ana beri pada Ustaz Mak tu, bab salat safar tu, dia bincang tu. Dalam kisah ni, dia ada beberapa pilihan. Kita tidak nak bincang tu. Nak bincang Imam Syafi'i ni. Ni yang Imam Syafi'i sebutnya. Sebab dalam mazhab Syafi'i pun khilaf berat juga. Yalah kalau kita nak ambil pandang yang lain dalam bab fiqh, maknanya kalau kita musafir, orang tu maya tamam, dia ada pilihan lagi. Kita boleh maya qasar juga walaupun imam tu tamam. Boleh. Tapi kalau mengikut Imam Syafi'i, dah, tak boleh. Itu bezanya. Ada setengah kata Imam Syafi'i sebut ni dari segi afdaliyah. Afdal kita semaya ikut imam. Mana tamam, tak boleh lah kita imam maya 4. Tapi kalau Tok Gurana, Ustaz Zakaria tu dia kata pakai hak tu lah. Ikut tu imam, hak tu lebih afdal. Memanglah hak tu ana tidak nafi, cuma nak ajak khilaf. Ada setengah tu tunggu. Kita tahu aku dia tunggu nak wisalah kalau tu imam. Muka dia qasar tu imam tamam, dia tunggu. Duduk tayar. Ada yang kata boleh kita. Jadi bagi anak ni lebih baik. Lepas tu dia ada pula, dia panggil niat ta'liq. Kita tak tahu, kita ni musafir, kita tahu tu imam tu musafir ke tak. Kita niat semaya asar, mana kalau tu imam ni tamam, kita tamam. Kalau tu imam ni qasar, kita qasar. Tengok keadaan tu imam, kita ikut tu imam. Berpegang kepada hadis ju'ilal imam liyutamma bih. Imam dijadikan untuk diikuti. Tu. Hak tu kuat tu pendapat tu. Sebab tu kalau guru anak ni kata kita ikut tu imam. Biar kita musafir. Kecuali kita nak maya sama kita. Itu sesama masalah. Tapi sebenarnya bagi anak setakat anak belajar, kalau kita pergi masjid lebih baik kita ikut imam. Nampak pun selain buat apa imam. Ni belakang imam lain ni padahal sama-sama Wahabi lah kodah. Parut. Salah sama sebut ni. Dah nampak nak sangat Wahabi you know. Ni bukan cara bab Wahabi ni, cara bab orang musafir ni. Kita ikut gitu sebenarnya. Lebih baik gitulah. Sebab kita ni kena ingat Nabi Mai juga, jangan nampak banyak sangat bercanggah kita ni. Biar banyak serupa. Kecuali benda tak boleh dapat tidak kena bercanggah nak macam. Kena berhati-hati. Jangan kita setengah orang ni dia suka tak serupa orang. Bahkan dia rasa hebat pula. Tak boleh gitu. Tak boleh gitu. Jadi sebab tu kita kena tahu kadar khilaf ni setara mana. Hak ni tahap mana kena tahu. Ni duk makrah gitu semua orang. Anda pernah dengar ialah kita tahu ke mana tu guru basik kita tu kira-kira senior kita lah, tu guru kita lah. Dia pun beri peringatan gitu juga. Jangan banyak doa tak serupa kita ni. Sebab dalam fiqh ni bukanlah tak serupa belaka. Hak tak serupa tu tak serupa, tapi hak boleh kompromi, kita kompromi lah. Ni kalau tidak orang pun pelik, tak serupa sama dengan orang. Tak sewi jadi gitu. Sebab benda khilaf ni banyak. Okey, tak apalah. Okey, kita pergi lagi. Jadi Imam Syafi'i sebut ni, hak ni dia nampak lebih comel, zahir pun nampak comel. Gitu Sebab ana sebut ni bukan pengalaman ni. Kita musafir untuk kita pun tidak mantap fiqh masa mula-mula mengaji. Jadi kita tak sikut. Tu kata ikut tu imam. Ikut tu imam. Kita mari kapun dia ni. Patu situ semua orang maya gitu. Kita musafir kita ikut, dia tak ada masalah pun. Tu molek. Bahkan kalau kita tak sikut dia, kita kena buat jemaah sendiri. Buat belakang, tapi tak comel apa. Tidak bersama.
Jadi ulama kita dia mengambil kira tu. Baik, tak apalah. Almarhum Tok Guru Besar kata begitu. Ana pernah musafir. Kita musafir lain-lain, cuma kita berjumpa di satu tempat pada hari Jumaat. Dia kata ikut imam. Jarah semua ni ikut imam. Kalau kita nak buat selepas tu, sesat dengan imam dulu. Tu cara dia bagus lah. Jadi kita sembahyang asar lah, tamam. Hak Zuhur tu kita buat lepas tu. Dia pula undur, almarhum tu undur, kita pun undur, pakat jadi waktu imam pula dia untuk sembahyang takhir Zuhur. Tapi sebenarnya kita kalau kita nak niat asar, nak niat Zuhur pun boleh tu. 4 rakaat. Boleh juga. Atas dasar tertib. Boleh juga gitu. Baik. Mana ni? Bawah tu dah, penggal akhir tu dah. Penggal kedua. Apabila musafir mengerjakan salat 1 rakaat. Situ Apabila musafir, kena ingatlah musafir ni maksudnya orang yang bermusafir. Apabila musafir mengerjakan salat 1 rakaat di belakang orang yang tidak diketahui adakah dia tu musafir ke mukim. Mana tu imam tu. Jadi kita sebagai makmum tak tahu dia ni maya qasar ke dia maya tamak. Kita tak tahu. Itu persoalan di sini. Kemudian imam menyudahi salat atau kerana salatnya rosak atau batal wudunya, maka dia harus dia wajib mengerjakan salat 4 rakaat. Jadi isu tadi jugalah sebenarnya. Isu tak sama ni. Jadi kita sebagai makmum ni, bila kita tidak tahu, kita pergi masuk tu, imam duduk tahiyat akhir. Jadi kita tak tahu lah imam ni maya berapa rakaat. Kalau kita tahu daripada awal dia maya qasar, tak ada masalah tu. Baik, jadi bila kita tidak tahu, kita berimam ke dia, kita kena semaya tamam. Itu maksud dia. Boleh faham? Tu. Dan rasa ni molek lah. Ni molek bagi anak lah. Setakat anak belajar, ni molek. Apabila seorang musafir, perenggan yang ketiga. Apabila seorang musafir mengerjakan salat dengan musafir atau orang-orang bermukim, lalu orang musafir tu terkena mimisa ni pensel lah kita kata. Pensel. Dia tak khabar sebentar. Tu maksudnya. Anak tak tahu juga mimisa ni ke tengok orang Arab tu. Maknanya pensel. Pensel lah. Pengsan ya. Bahasa Kelantan pensel gitu ya. Pengsan ya. Kemudian ia mempersilakan seorang yang mukim maju ke depan, maka mereka harus mengerjakan 4 rakaat kerana salat mereka tidak sempurna sehingga mereka mengikuti salat orang bermukim itu. Boleh faham tak maksud dia tu? Tu ya. Dia bahasa dia gitu. Kalau tengok orang Arab ni sebenarnya lebih mudah lagi. Dia nak ayat mudahnya. Dia kata bila seorang musafir mengerjakan salat dengan musafir, sama-sama musafir, makmum pun musafir, imam pun musafir, ataupun dia mengerjakan salat dengan orang bermukim, tak kira lah. Tapi tu imam ni musafir. Lalu musafir tu duduk tengah maya tu, atau imam tu maksud musafir ni tu imam ni. Pensel. Kemudian ia mempersilakan, tu maksud bukan tu imam tu, ia tu makmum mempersilakan seseorang yang bermukim naik jadi imam, ganti tu imam musafir hak biasa tadi. Maka makmum, mereka tu makmum wajib mengerjakan 4 rakaat. Sebab apa tu imam tu bermukim tu, bukan musafir. Tu imam kena buat 4 sebab dia bermukim, dan makmum hak musafir pun kena buat 4 juga. Kerana salat mereka tidak sempurna sehingga mereka mengikuti salat orang bermukim hak 4 tadi. Padahal tu imam kedua dah tu imam hak musafir tadi selak tu. Boleh faham tak? Boleh faham tak? Kelantan belaka tak? Selak ni bagi tak boleh nak eja ya. Kalau Indonesia mimisan ni darah hidup. Darah hidup. Darah hidup. Tak ada apa. Anda tengok itu boleh jadi balik sebab anda tengok dia tu dia kata pensel. Darah hidup mimisan. Mana berdarah hidup, mana batal lah wuduk dia tu kerana berdarah hidup. Tak apalah. Mana kalau maknanya kalau kita darah hidup lebih betul lagi tu. Sebab apa? Sebab ia tadi mana dia? Tu imam mimisan darah hidup tadi. Dia suruh orang lain ganti. Kalau kita kata pensel, ia tu kena pakai orang lain. Mana so kena pakai tu lah. Mana ada kesilapan, anda pun tidak tengok Rifat Fauzi tu. Anda tengok hak dia. Maknanya darah hidup tu.
Tu Tapi dia ada ta'liq ni. Dia buat rifa'ah. Rifa'ah tu memang berdarah hidung tu. Tak ada apa. Kenapa kalau berdarah hidung tu? Sini dia buat rifa'ah. Berdarah hidung. Jadi kalau berdarah hidung kena ubah. Ia, kemudian ia tadi. Ia tu, domir tu kembali pada mimisal tu. Terimeh hak darah hidung tadi. Patut dia boleh suruh orang lain jadi maju ke depan pun. Kalau hak biasa nak suruh mana? Mana kalau kita terjemuh makna hak ni darah hidung, ia tu kena kembali pada dia, bukan kembali pada makmum. Betul lah tu kena ubah tu. Mana dia tulis ni? Dia buat ta'liq rifa'ah. Darah hidung lah rifa'ah. Betul tu. Kena baiki tu. Ana ulas mula. Apabila seorang musafir mengerjakan solat dengan musafir atau orang bermukim. Orang bermukim tu hak jadi makmum duduk belakang dia tu lah. Lalu musafir dia gini, kalau kita orang bermukim, tiba-tiba tu imam atau musafir, bila dia wisalah, kita kena tambah lah. Itu biasalah tu. Kita kena tambah lah. Cuma tambah tu khilaf ulama. Kena niat ke mufaraqah dengan ributi ataupun begitu. Khilaf ulama situ. Tak apalah. Jadi hak ni kena ingat ni, kih yang dibawa oleh Imam Syafi'i ni makmum tu musafir. Jadi ahli belakang dia boleh jadi ada musafir, ada tidak musafir, tak apalah. Tiba-tiba tu imam musafir tadi mimisal tu rifa'ah tadi. Maknanya darah hidung. Dia pun batal lah wuduk dia ke. Maknanya dia nak ambil wuduk. Maka dia mengisyaratkan supaya ada orang ganti dia. Kebetulannya orang hak ganti dia tu orang hak tidak musafir. Maka makmum ni hak musafir lah ni. Hak tidak musafir tak ada masalah lah. Jadi makmum hak musafir dia kena buat 4 rakaat. Sebab dia kena ikut imam tadi. Boleh ada? Gitu maksudnya. Tu. Kena jelas tu maknanya tu bukan pensel tu. Sedap mula tu. Gitu. Jadi ia tu kembali pada mimisal tadi. Baik. Selesai. Gitu masalah. Jadi bagi anak kena lah kalau tanya anak syuhah ni lah. Walaupun ada lagi khilaf lah ni. Baik, qaul yang ke-113, Imam Syafi'i berkata, apabila seorang musafir solat mengikuti seseorang. Musafir lagi ni. Apabila seseorang musafir telah solat, dia ni jadi makmum lah. Dia ikut seseorang. Dan musafir tu dia tidak tahu dengan pasti apakah orang yang menjadi imam kepada tu orang musafir ke ataupun orang makmum. Apakah orang mukim, dia tak tahu. Dia tak pasti. Tu imam kita ni musafir pun kita juga kah? Kerja mukim. Dia tak tahu. Maka dia wajib mengerjakan salat 4 rakaat. Kecuali apabila dia mengetahui bahawa orang yang ada di hadapannya hanya mengerjakan 2 rakaat, mana musafir, qasalah. Maka dalam hal ini dia boleh mengerjakan 2 rakaat. Ni kalau dia tak tahu dia kena semaya 4. Kena niat 4. Kalau dia tak tahu. Tapi bila dia tahu, sebab tu di sini bagi ana praktikal pandangan ulama yang mengatakan niat ta'liq. Kita tak tahu. Sebab kalau kita niat, mana kita niat adalah hati kita, bukan berlafaz niat adalah hati. Mana kalau tu iman ni qasar, kita qasar. Kalau tu iman ni tamam, kita tamam. Itu dia panggil niat ta'liq. Hal tu memang ulama terima. Sebab ni boleh jadi kalau kita tak tahu ke, tu iman maya 2 sodoh. Tak apalah. Lepas tu iman maya 4. Isu dia ni kita tak tahu. Dia tu semaya qasar ke semaya tamam. Kebetulan dia maya tamam. Atau kebetulan dia maya qasar. Tapi dalam kih ni dia tak boleh pakai kebetulan gitu. Dia kena itulah. Sebab bila kita tak tahu dan kita tidak niat ta'liq, kita kena semaya tamam. Lepas tu kalau tu imam tu semaya 2 ta'liq, sebab kita tak tahu. Itu maksud dia nya. Sebab tu dia tak ada buat pilihan tu. Sebab kalau dia kata kalau kebetulan dia semaya qasar, kita semaya qasar, tu ta'liq begitu. Sebab dia semayan dia tak lihat atas nama agak. Tak boleh. Bakali. Nyada bakali. 2 bakali. Tak boleh. Sebab itulah dia untuk talik. Supaya ni lah perempuan ni talik ihram kan. Ingat tak? Kan? Kan perempuan ni kan tak? Nyanyi lah dia. Makan obat dah. Ni jumpa dengan tiba-tiba duduk tengah itu tubik lagi sikit. Nak kira lagu mana. Mana permulaan tu tak tubik. Nak kira lagu mana? Tu khilaf tu. Kalau mengikut setengah ulama tak boleh. Bila tubik duduk tengah-tengah ihram tu tubik. Batal ihram di sebagai muhrim tu. Tak lebih-lebih lagi dia tu biasanya waktu haid dia makan obat. Lagilah tak boleh.
Tapi ada kena ulama kata boleh sebab dia kata tubik sikit benar. Ana ya dia kata bagi ana setakat ana tahu tak boleh. Mana puai kena batalkan ihram. Tak boleh. Mana kena tahallul lah. Mana kena batalkan. Mana tidak ihram lah. Oh, sedih dia, menangis dia. Kata tak apalah, kata berapa hari biasanya hidnya. Dia sebut beberapa hari, dah lagi kata. Dah lagi, tak apa. Malah dia tanya pula, patut tak boleh pahala ke saya ni? Saya kata bukan isu pahala memang boleh. Boleh dah pahala ihram tu. Pahala kita buat umrah tu memang boleh lah kalau tak ada pun. Gitulah ya. Kita kena ingat gini, perempuan ni hak dia Tuhan juga yang buat. Tuhan ni dia adil. Benda gitu tak kira dia tak pahala langsung mari daripada Malaysia ni. Nyanyilah begitu. Sebab dia bimbang gini, sebab dia duduk Mekah ni beberapa hari, mungkin 14 hari. Lepas tu nak pergi Madinah pula. Madinah tak lewat umrah. Madinah. Dia kena Mekah. Tu dia bimbang, kata tak apa, pahala boleh. InsyaAllah pahala tu boleh. Jadi itulah tujuan ta'liq. Tujuan ta'liq tu. Mana kelebihan ta'liq ihram ni, kalau puk dia mari itu dia jadi terbatal dengan sendiri. Secara terangsur dia tu sudah terkeluar daripada ihram itu. Mana dia boleh buatlah perkara terlarang tu. Tak perlu bayar dam, tak perlu bayar gapo. Tu kelebihan dia. Baik. Semula kita ambil dah ayat 13 dah. Apabila seorang musafir salat mengikuti seorang dan dia tidak tahu dengan pasti apa dah orang depan dia tu musafir atau mukim, maka dia wajib mengerjakan 4 rakaat. 1. Kecuali apabila ia tu siapa? Musafir tadilah. Hak jadi makmum tadi. Mengetahui bahawa orang yang ada di hadapannya itu hanya mengerjakan 2 rakaat, maka dalam hal ini dia boleh buat 2 rakaat. Kalau dia pasti depan ni dia pun baru ingat, tak ada dia ayat dah di kita ni maya qasar ni. Kan ada ke? Tu kelebihan ayat tu. Sebab tu kena ingatlah. Bila kita sembahyang kita kena sebut, takut orang belakang was-was pula. Orang kita mana tahu orang belakang kita ni dia nak mungkin ke nak gapo. Kita sebut ni ambo ni maya qasar ni, jamak qasar. Kita sebut gitu. Dia pun senang hatilah. Tidak duk tertanya-tanya gitu. Tu. Kalau pun hati ke daripada awal, tahu tu sangat utama dalam bab ibadat. Ilmun. Tahu tu. Sehingga kalau tak tahu kena ta'liq. Ta'liq pergi dengan tak tahu gitu. Awak nak jadi imam, tapi awak tak tahu cara zikir Nabi selepas mayat. Awak tak boleh jadi imam lah. Terus jadi imam. Siapa awak marah kepada makmum pula. Tak serupa dengan awak. Padahal zikir awak tu tak serupa dengan zikir Nabi. Orang nak jadi imam, dia kena tahu selepas wisalah Nabi buat lagu mana. Dia kena tahu supaya kita nak terlibat dalam perniagaan, kita kena tahu bentuk perniagaan dalam Islam. Fardu ain atas kita. Awak apa yang jadi majlis agama Islam awak? Apa ni apa panggil? Kursus nikah bagi orang nak nikah. Tapi hak nikah kali 2 tak ayah dah dia tu. Engko dia kursus dah. Apa? Takut tak tahu bab hukum tu lah muka awak nak nikah, tidak nak nikah. Tak apa tak masuk kursus pun muka tidak nak nikah. Maknanya bila kita nak buat sesuatu kena tahu hukum dalam konteks agama. Tiba-tiba awak nak jadi imam, awak tak tahu lagu mana Nabi buat selepas jadi imam. Patut awak nak marah kat orang. Tak kena. Saya pernah hanya tu imam tahu ke tak? Lepas Nabi berzikir lagu mana lepas mayat. Support ramai-ramai dia kata. Saya anak kata dia, tu imam tahu ke tidak saya nak tahu. Merah muka nak marah. Ya kita tanya tu sebab gini. Sebab dia meluahkan kesedihan dia di mikrofon. Amo sedih dia kata. Tak boleh kau tunggu sebentar dia kata ikut zikir bersama tu imam. Dia sedih. Waktu saya tanya tu imam tahu ke? Tu imam tahu ke? Mana dia tak tahu. Tak layak jadi imam tu. Dia nak jadi imam kena tahu tu Ustaz Mak tu. Jangan buat kehendak kita. Tak, dengan sunnah ni tak boleh. Biar kita tahu, tak apalah, jadi maulid. Tahu jadi maulid, insya-Allah. Walaupun kita nak pakai piyah tak ucap apa, tapi kita tahu kedudukan piyah agama, dia akan jadi maulid. Ada seorang ayah tu, ayah saya, sekali dengan mak dia lah, suami isteri. Dia kata anak dia ngaji tahfiz, kecil lagi sekolah rendah. Pelik di rumah, tak pecah piyah, tidur pakai piyah. Main bola pakai piyah. Sebab dia kata ustaz dia kata pakai piyah ni main bola pakai piyah di pusat tahfiz dia. Tidur tak apalah. Rusim ayah dia.
Saya kata kena ayat molek laki dia. Piah ni gini ya, maksudnya main bola pakai piah jeruk, basah jeruk mak dia kata. Akhir sekali musim cuti dia balik, mak dia susuk piah. Susuk piah. Cari piah tak jumpa, mengapek dia. Mengapek tahu piah tak jumpa, mak dia buat senyap. Kalau siapa tahap tu tak kenal tu. Tak boleh lah tu. Main ke main dengan budak-budak tu main bola pakai piah dah sampai. Mak dia royak. Tak kenal lah tu. Mana bagi saya tu pendidikan yang sudah silap. Nyanyo budak. Baik, kita ambillah kita perhabis sikit ni. Apabila seorang musafir memulai salatnya dengan niat qasar, kemudian dia ragu apakah posisinya dia anggap musafir atau bermukim. Mana dia tak jelas aku ni siapa marhalah safar ke tidak. dia was-was pula dia ni musafir dah ke tak ni. Pelik kita kata. Tak biarlah tak secara dia kira dia. Maknanya sini sudah berlaku syak. Maka ia wajib menjaga salat rakaat. Duk tengah semaya tu. Apabila seorang musafir memulai salat, maknanya dia salat dah. Dalam hati dia ni qasar lah. Sebab dia musafir. Selepas tu duk tengah salat timur. Ni cukup dah kedua marhalah ni. Mungkin dia pergi dua marhalah lah. Timur ragu, aku ni musafir dah ke tak? Dia sedih. Lagu mana nak buat? Mengikut ahli fiqh, tokoh fiqh yang bernama Imam Syafi'i rahimahullah ni, dia kata harus makna wajib dia kena tamam, tak boleh qasar. Sebab ragu, tengok tu. Bab ilmu semua tu. Ke ilmu. Baik. Apabila ia teringat bahawa ia memulai salatnya dengan niat qasar setelah ia lupa, maka ia harus menyempurnakan salat, yang tidak merengkaskan. Apabila ia teringat bahawa dia memulai salatnya dengan qasar setelah ia lupa, ceritanya begini, dia semaya, selepas tu dia teringat. Dia teringat, dia ni masa mula-mula semaya dia qasar ke tidak? Jadi dia ingat, rupanya qasar. Ingat tu selepas lupa. Mula-mula tak ingat. Ya aku ni maya qasar ke tak? Baru jelas mau timur aku memang tak ingat. Mula-mula tadi qasar. Lupa beberapa ketika dah. Nak buat lagu mana gitu. Ni orang panggil pekoh. Nabi tu dah ayat di tinggi mu. Maka harus tu makna wajib dia salat dengan tamam. Dia tak boleh qasar. Mana? Itu istihad Imam Syafi'i, ya? Sebab dia lupa. Sebab tu saya kata ilmu tu penting. Lupa dia menjadi gitu lupa tu. Cuba tengok, perhati molek. Habis. Apabila ia merosakkan salatnya, yakni membatalkan salatnya, maka dia wajib mengerjakannya dengan tanpa ringkas. Tidak ada sesuatu yang mencukupinya selain itu. Apabila dia merosakkan, ini membatalkan salat dia, maka dia wajib mengerjakannya dengan tanpa ringkas. Mana kena dengan sempurna. Kalau salat dia tu jadi batal, maka dia kena semaya dengan sempurna. Dia kata gitu. Tak apa, cuba kita. Apabila seorang memulai salat zuhur tanpa meniatkan untuk meringkas atau tidak meringkas, maka dia wajib menjaga sebanyak 4 rakaat dan tidak boleh baginya meringkas menjadi 2. Isu dia begini, ketika permulaan salat tu dia tak ingat. Maknanya mana semaya dia tu kira rosak. Maka dia tak boleh dan nak qasar. Dia kena tamat. Maknanya di sini gapo dia sebenarnya? Saya ingat lagi masa belajar dulu, nak ayatnya semaya ni asalnya pak. Jadi kalau nak buat dua gapo ni kena ada disiplin, tak boleh mudah-mudah. Baik. Jadi tak apalah, kita pergi lagi. Apabila seorang memulai salat zuhur tanpa meniatkan semaya zuhur ni 4 rakaat lah, tak ada niat nak ringkas tu. Ni kena ingat ni kita bincang orang musafir ni. Seseorang itu makna orang musafir lah. Memulai salat zuhur tanpa niat untuk qasar atau tidak qasar, maka dia wajib mengerjakan sebanyak 4 rakaat dan tidak boleh baginya meringkas menjadi 2 rakaat. Dia tak niat pun qasar masa dia semaya. Tiba-tiba sampai rakaat kedua, kita nak qasar, gaduh nak iklan. Tak boleh gitu.
Apabila dia tidak merengkahkan, maknanya duduk rakaat ketiga, talih dia kena semai semua. Dia tak boleh berhenti sekat tu, mai zuhur. Kita nak dua, dia lebih dah ni. Padahal dia tidak niat begitu. Tu talih. Cumanya ada ulama kata kalau memang dia niat qasar tu boleh terlebih jadi 3 tu memang dia kena berhenti sekat tu lah. Kena tuh wisalah, duduk wisalah. Tu lain cerita. Ni isu dia nya, isu dia tak ada niat sebelum tu. Cuma berlaku di tengah-tengah waktu dia kena sembahyang tamam. Itu mengikut Imam Syafi'i. Sebab tak anda kata anda tidak mahu bincang khilaf di sini. Kita nak bincang Imam Syafi'i. Tu. Apabila seseorang berada dalam perjalanan lalu dia merengkas sebagai salat dan sebahagian lagi tidak ringkas, maka tu tak ada masalah. Dia zuhur dia buat 2. Jamak tu jamak lah. Zuhur buat 2, asar buat 4 tak apa. Zuhur buat 4, asar buat 2. Jamak ringkas sebahagian tak sebahagian. Boleh, tak ada masalah tu. Pentingnya sedar. Niat tu mana dalam keadaan sedar buat jelas. Tu maksud dia. Okey, boleh Ada persoalan ke? Okey, kita pergi dulu kalau nak tanya boleh Dia penting persoalannya begini. Anak pengalaman anak kuliah lah. Banyak sebenarnya kita dapat ilmu dengan persoalan. Kadang-kadang bila kita tanya aku, kata hamba aku tak tahu tu. Kelik kita, tak ada cat baju, tengok kita. Benda lagu ni pun tak tahu. Kita kata, tu kelebihan dia tu. Pengalaman anak lah. Kalau dalam bab ngaji, muka pekoh ni luah. Pekoh ni luah. Ni kita tak bincang bab amalat lagi tu. Bab amalat lagi lah luah. Perubahan yang berlaku daripada dulu sampai lalu. Tempat kita ni ikut mazhab Syafi'i, kalau ada bab amalat, panjang cerita. Sebab tanah kalau bab amalat ni kena rujuk kitab lain pula. Dan itu sebenarnya ilmu semasa. Ilmu semasa. Hak ni bukan, hak ni tidak ilmu semasa, ni ilmu hak sudah ada. Hak muamalat dia boleh berubah-ubah. Dasar pada isu-isu baru. Semaya tak ada isu barunya. Tak seluruh ayat lah, kalau ada yang setara mana pun kena 4 ataupun 2 ya Zahur ni. Kalau qasar 2, tamai 4, talih jadi 3, qasar kata seluruh ayat lah. Cerdik tahu mana pun. Tu bagai tak dah tu. Cuma kita bincang nak tahu dari segi fiqh kalau berlaku kih-kih begini. Kalau dalam keadaan biasa tak ada masalah. Ingat hak timur satu kes ni. Semaya Jumaat, masuk dalam internet, masuk dalam itu. Ni di sebuah masjid besar lah di Selangor. Dia tinggal Fatihah. Siapa kata klik dah. Klik dah. Anak siapa mesej panana pun malas dah. Jadi ada mufti kata kena buat semula Jumaat. Nak buat bila Jumaat? Jumaat ni kena hari Jumaat. Hak beratnya kata kena mai Zuhur belakang. Allah kata benda tu anak dia tanya, anak kata tak payah. Ke jadi hak tu. Tak payah. Sesar. Habis dah waktu. Nak Jumaat semalam aku mana? Minggu depan dah buat Jumaatnya. Ada kata kalau tak leh nak qada mana Jumaat cuaca. Macam tu bah pula. Lepas asar. Sebab tu ada kata kena buat Zuhur 4 rakaat. Ada kata tak perlu dah. Ana buat wana muka salah klik belakang. Kira gitu. Ada dia kata dia nak qada, ikut awak nak qada. Jadi begitu kita kena bila berlaku kisah kita naklah fiqh tu. Tak berlaku tak apa. Imam Syafi'i ni sebut ni atas rasa kalau berlaku lah ni. Kalau tanya Nabi semaya lagu mana? Mudah tu. Gini Nabi buat gini. Tak secara lah gini Nabi buat mudah. Tak payah dia fiqh tu. Kalau jadilah kalau buat tak sebuat buat semua Nabi. Tak payah fiqh lah tu. Dia fiqh ni ulama bersidang ni bila ada isu lah. Ada orang korban pada 10 Zulhijjah tu kambing, nak lagu mana? Apa ni tu apa ni? Dia ni akikah. Ke korban kan. Tu. Dia ambil satu bahagian daripada lembu. Ni akikah. Siapa dia kena bersidang ahli fiqh? Bapa tu kena bersidang sebab Nabi tak pernah buat lagu tu. Sahabat tak pernah buat. Fiqh kata harus. Bukan makna molek. Harus boleh. Lepas tu boleh lagu mana? Dia tak sebut. Boleh makna sah sebenarnya. Mana jadi akikah. Isu sekarang ni boleh pahala korban ke tidak? Hak tu masalah. Hak tu masalah. Fiqh tak jawab. Hak tidak fiqh ni kata, insya-Allah boleh. Saya kata sedap lagu tu. Insya-Allah boleh ni.
Saya kata kalau benda tak pasti jangan dibuat. Akikah akikah dia tidak berwaktu. Saya setuju pandangan ulama kata tak boleh. Kena buat hos itu, kalau nak buat kena buat dengan maksud korban. Duha apa ni korban hari raya haji. Udhiyah. Apa dulu akikah situnya? Akikah ni masalah boleh. Sedekah korban 3 hari je. Tu. Jadi orang kita ni bertanya, tak boleh ke? Orang tanya, apa nak buat lagu tu? Orang dia buat belakang. Tu email, awak tak buat. Mungkin saya tahu dah awak ustaz mana. Tu tambah perawi lah tu. Ada Facebook gitu nak jimat dia kata. Dia kira gini, dia niat gini, pelik ngerti pun ni dak. Dia kata kalau kita semai, kalau kita puasa, perempuan ke dia qada hari Isnin ke dia boleh sunat. Memang hak tu lain cerita. Sebab hak tu dia qada wajib. Dia tak boleh kalau dia boleh puasa lah ketika haid, kalau Tuhan kata puasa dia akan puasa perempuan. Asal raya. Kalau Tuhan kata perempuan kena puasa, dia akan puasa. Jadi dia tak puasa tu dia boleh pahala. Dia qada boleh pahala pula ulama kata. Lepas tu kalau dia qada hari Isnin memang ulama kata boleh sekali dengan sunat. Tak boleh nak qiyah dengan perempuan haid tu. Ada pula nak qiyah situ. Tu unti usah kata nak qiyah timu dengan waria. Dia nampak jual timu lambung. Pakai sambuk. Dia nak buat gitu juga waria. Orang kata cepat buat gini, dia kata madu atas lari pakai capok ya. Orang ni pun sambuk. Wah timung tu. Dia klik rumah dia, waria apa buah juga. Ni tu. Qiyah. Terah buat nak tahu. Kau tidak bekak awak, bekak dia. Nak qiyah biar mana sabar tengok benda. Qiyah ma'al farid mana qiyah dua perkara yang tidak sama. Tak boleh lah. Tak apalah gitulah. Jadi hak ni kita boleh bincang semula lah ni insya-Allah. Kita bincang semula. Perjalanan yang diperbolehkan merengkah solat tu. Jadi perjalanan lagu mana hak diperbolehkan musafir ni banyak jenis. Kau lagu mana maksud dia tu kita boleh bincang semula lah tu. Jadi misalnya nak kita tengok bola boleh jamak kuasa ke tak? Anak kita tengok bola nak main tamam. Tempat duduk tu lah. Kita ada juga pergi stadium dulu pun. Tidak musafir pun. Iyalah kalau musafir ada juga. Kita main tamam. Anak bukan nak kata kalau ada tepi anak dulu dia tengok ni live pun dia jangan berasa hati lah. Dia betul ingat pun. Cuma anak nak sebutnya stadium tak main. Sebab apa anak kata gitu? Sebab ngeri. Anak masuk tu orang nak penuh dah. Masuk sebelum maghrib. Anak semai ngeri lah. Gak isya anda ya banyak lah maya rumah. Ngeri tu. Kau dia maya duk cokoh gitu supaya tak kenderaan, tak tahulah. Pekoh mana dia pakai tu. Tapi nampak duk topik duk minum air tu siapa kau orang mungkin dia masa tu dia start apa pukul 8.30. Baru start dulu. Maknanya orang duk tengah besok ataupun masuk isya. Ngeri tu tak maya ramai. Anda tak ingat masa tu 3 orang nah. Makmum 2 kita maya, orang lain kelih belakang. Kita ayat gugu kita buat apa? Kita peluh. Sepatut dia lah peluh. Gua kita maya dia dok. Ni kita maya pula peluh. Sebab ramai dah tak maya jadi peluh maya ni. Tu pengalaman nah. Daripada situlah kita kata ramanya orang Islam kita tak maya. Boleh tengok situ jelas. Hak Isya tak kata ngeri tu. Sebab kita kena masuk sebelum maghrib. Kita tak boleh duduk sorban tu. Ni duduk sorban memang tak maya. Duduk sor tengah maya. Okey, gitulah. Jadi dahsyatlah masyarakat kita sebenarnya. Kita berhenti setakat tu. Jadi hak ni sekurang-kurangnya kita boleh nampak secara umum bagaimana ijtihad Imam Syafi'i dalam bab ni. Kalau nak bincang khilaf tu dia bagi ana lah bila kita tahu ni kita sudah dapat ni semacam kita ambil mana satu prinsip lah dalam bab semaya musafir. Kalau kita nak tengok sedikit kitab daripada Indonesia berkenaan musafir tu ni mahpu, ana rasa insya-Allah kalau kita baca dia pun kita boleh faham. Setelah kita tahu asal dia. Ni kita baca ni kitab kitab orang panggil rumus asal dia sebelah jilid tu lah. Ini ringkas jadi sejilid. Bila dijemur jadi 3 jilid. Okay, kita berhenti setakat tu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Cumanya anaknya begini sebut ni bukan apa. Maknanya kita harap-harap selepas ni ada ustaz-ustaz yang memang takhassus dalam bidang ni buka kitab di mana-mana tempat.
biar mengaji. Kita harap begitulah. Supaya dia nampak. Imam Syafi'i sebenarnya hak panggil nasirus sunnah tu lagu mana? Pembantu sunnah. Okey, wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.